Assalamualaikum dan selamat pagi. Kumpulan kami akan membentangkan dokumentari berkenaan dengan keindahan flora dan fauna serta rahsia kewujudannya. Bumi merupakan sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Di dalamnya terdapat pelbagai kehidupan yang hidup tumbuh subur, bergerak bebas dan terbang memenuhi angkasa. Alam ini merupakan sebuah kehidupan yang kaya dengan rahsia tersendiri, dipenuhi dengan pemandangan flora dan fauna serta berbeza dengan alam dan planet luar angkasa. Keindahan flora dan fauna yang terdapat di muka bumi ini benar-benar memukaukan diri serta menenangkan jiwa. Flora yang terdiri daripada pelbagai tumbuh-tumbuhan merupakan sebuah fenomena alam yang mengagumkan. Pernahkah kita terfikir apakah keindahan yang ada di sebalik kejadian flora? Sesungguhnya, flora merupakan suatu elemen alam yang mempunyai keindahan dalam pelbagai warna, bentuk serta ciri-ciri yang menarik yang tidak mampu kita ungkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan flora yang mempunyai pelbagai jenis warna, bentuk dan ciri-ciri untuk kita mengkaji dan meyakini kekuasaannya. Melalui flora yang indah, pasti jiwa yang melihatnya berasa tenang. Kejadian tumbuh-tumbuhan ada disebutkan dalam Al-Quran melalui surah Al-Hijr ayat 22 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرسلنا ريها لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بقازنين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Selain itu, kejadian tumbuh-tumbuhan ada disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 99. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan kami mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-An'am ayat 99. Sesungguhnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian tumbuh-tumbuhan banyak disebut dalam Al-Quran. Kejadian fauna yang terdiri daripada pelbagai haiwan juga ada disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berkata, Adakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang pada kemudian kami pisahkan antara keduanya. Daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. manakala dalam surah An-Nur ayat 45 yang bermaksud
Allah mencipta kesemua jenis haiwan daripada air. An-Nur ayat 45. Melalui penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita dapat melihat pelbagai keindahan fauna yang terdapat di bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan haiwan yang terdiri daripada pelbagai jenis, warna, bentuk, tingkah laku dan gaya hidup yang menarik. Haiwan seperti burung yang terbang bebas di angkasa memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang memiliki pelbagai warna, pelbagai bentuk paruh dan bunyi yang berbeza-beza. Sesungguhnya, ia merupakan suatu keindahan fauna yang menarik. Wahai khalifah-khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, pernahkah kita terfikir tentang rahsia kewujudan flora dan fauna? Sesungguhnya, setiap kejadian yang diciptakan ada hikmahnya. Kita sedar tumbuh-tumbuhan merupakan suatu elemen yang penting dalam kehidupan manusia dan haiwan. Daripada tumbuhan, manusia dan haiwan memperoleh gas oksigen untuk bernafas. Selain itu, tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk mengubati penyakit. Jika dilihat dari zaman dahulu lagi, tumbuh-tumbuhan yang tertentu telah dipilih untuk dijadikan herba bagi merawat penyakit. Di samping itu juga, tumbuh-tumbuhan merupakan suatu habitat yang sempurna bagi hidupan. Daripada tumbuhan juga terciptanya pelbagai jenis buahan yang mempunyai pelbagai jenis rasa, bau, warna dan bentuk. Sesungguhnya, tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi hidupan. Bagaimana pula dengan rahsia kewujudan fauna? Fauna yang terdiri daripada pelbagai jenis haiwan turut memberikan manfaat kepada hidupan lain. Kita percaya haiwan banyak memberikan kepentingan kepada manusia. Antara fungsi haiwan kepada manusia ialah sebagai sumber makanan, pakaian, pertanian dan pengangkutan. Haiwan yang hidup di daratan dan di lautan seperti ayam, itik, ikan dan udang boleh dimakan oleh manusia. Daripada seekor lembu dan kambing, kita juga memperoleh susu untuk diminum. Perkara ini ada disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 21 yang membawa maksud. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya dan kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang bermaksud, dan binatang-binatang ternak itu dia juga menciptakannya untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain, dan daripadanya juga kamu makan. Surah An-Nahl ayat 5. Jika dilihat dari zaman dahulu lagi, manusia menjadikan haiwan seperti unta, gajah dan kuda sebagai satu alat pengangkutan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'min ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan binatang ternak bagi kamu, dan sebahagian di antaranya untuk kamu menunggangnya, dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Surah Al-Mu'min ayat. Haiwan
juga memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Misalnya, haiwan seperti lebah dijadikan sebagai ejen penyebar biji benih. Selain itu, daripada bahan buangan haiwan boleh dijadikan sebagai baja yang baik untuk tumbuhan. Sesungguhnya, kehidupan di alam ini saling berkait antara satu sama lain. Oleh itu, sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita haruslah menjaga dan memelihara alam ini agar ianya tidak musnah dari kepupusan. Oleh itu, ayolah kita bersama-sama melestarikan alam ini.